tempat-tempat mereka, demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ayat yang Allah sebut. Okey. Allah hanya sebut Allah datangkan angin kencang yang menghancurkan, merosakkan mereka dan mematikan mereka. Ada satu surah lagi Allah sebut detail apa azab yang mereka kena. Okey, antaranya Allah sebut dalam surah Al-Haqqah. Okey, Allah sebut dalam surah Al-Haqqah. Okay. Bawa ibu-ibu tengok jap sikit je. Okey, Allah cerita tentang kaum 'Ad. Okey, Allah kata apa? Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad itu kami datangkan, hancurkan kepadanya birih, iaitu dengan angin yang sarsar, angin yang sangat kencang dan melampau. Okay, sarsarin 'atiyah. Dan Allah kata apa? Angin itu sakharaha alaihim. Angin itu menyerang mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Iaitu angin tu meniup kencang sampai menerbangkan seluruh penghuni-penghuni kaum 'Ad ni, iaitu 8 hari 7 malam. Artinya seminggu ibu-ibu husuman, iaitu diterbangkan secara terus-menerus. Azab bagi kaum 'Ad, Allah datangkan angin tadi tu yang awan hitam tu, terbangkan mereka tu dalam tempoh 7 malam, 8 hari 7 malam. Ibu-ibu bayangkan, ribut taufan yang melanda negara kita ni tak sampai lagi, ribut tu terbangkan manusia. Yang terbang selalunya pokok tumbang, atap melayang, itu saja. Tapi untuk manusia terbang tak berlaku. Tapi kaum 'Ad, Allah terbangkan mereka adalah 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Yang itulah bila Nabi baca surah Al-Fussilat tadi tu, Utbah bin Rabi'ah punya takut. Dia tutup mulut Nabi. Dia kata, jangan baca lagi, jangan. Aku risau dan bimbang kalau benda tu berlaku kepada kita. Sebab apa? Cerita ni mereka pernah dengar. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan Allah kata apa? Fataral qawma fiha sar'a. Dan kamu akan tengok mereka ni akan bergelimpangan mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dan mereka itu adalah seperti a'jazun nakhl, iaitu pohon-pohon kurma yang telah tumbang. Maksudnya apa? Ibu-ibu bayangkan, mereka ni dah diterbangkan 7 hari, terbang seluruh kaum tu. Bila Allah lepaskan, berhentikan angin, mereka jatuh dan kepalanya terbenam di atas tanah. Kepala terbenam di atas tanah, kakinya ke atas. Dan mereka ni macam pokok kurma yang tumbang. Maksudnya tengkuknya patah kan? Semuanya dalam keadaan condong. Tengok jauh macam pohon kurma. Tapi hakikatnya itulah manusia-manusia daripada kaum 'Ad. Jadi bila Nabi baca ayat ni, Al-Walid bin Mughirah ni jadi takut. Okay? Dalam surah Al-Fussilat yang kita bincang tadi itulah. Jadi dia rasa takut. Bila jadi takut, dia pun keluar daripada pertemuan dengan Nabi tu, dia kembali kepada orang Quraisy yang lain. Dia kata apa? Kata Utbah bin Rabi'ah, dia kata apa? Jangan sekali-kali kita halang Muhammad. Dia kata, jangan halang Muhammad. Biarkan dia. Al-Walid Utbah bin Rabi'ah kata apa? Jangan halang Muhammad, biarkan dia. Sebab apa? Sebab dia ni adalah orang yang dipilih. Dia ni adalah orang yang terpilih. Kalau kamu menyelisih Muhammad, maka kamu akan dikenakan azab yang besar seperti mana orang-orang terdahulu. Ini yang disebutkan oleh Utbah. Yang inilah yang diriwayatkan dalam sirah Nabi SAW. Ni musuh Nabi ni. Bila Nabi baca ayat-ayat Quran, dia sendiri dengar daripada mulut Nabi dan dia tak cakap apa. Terdiam dia, kaku dia. Tapi dia tetap tolak dakwah Nabi adalah kerana kesombongan. Nabi pernah sebut al-kibir. Kibir ni adalah takabur lah, takabur. Sahabat Nabi tak puas hati. Dia kata, ma makna al-kibir? Apa itu takabur ya Rasulullah? Kalau kita lah, takabur tu kita faham kan? Takabur, orang sombong. Tapi sahabat Nabi ni dia tak puas hati. Dia kata, ya Rasulullah, apa itu kibir? Kata Nabi SAW, takabur itu adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang meremehkan orang lain. Kita sangka kita tak takabur. Sebab kita ingat takabur ni adalah kita sombong, bongkak. Sebenarnya tak.
tolak kebenaran, kita tahu ini kebenaran tapi kita tolak, itulah takabur. Kita remehkan orang lain, itulah takabur. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada sekecil takabur dalam hatinya, orang ini tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Inilah yang ada di dalam hati Utbah bin Rabi'ah, dan inilah yang ada di dalam hati Abu Jahal. Mereka tahu kebenaran, mereka dengar dan mereka nampak, mereka sebut ini kebenaran. Tapi dia tolak kebenaran Nabi. Kerana apa? Kerana mereka tahu kalau dia tolak dari kalau diterima dakwah Nabi, dia akan kehilangan harta, dia akan kehilangan kesenangan kehidupan dia, dan dia akan kehilangan jawatan-jawatannya di kota Mekah Al-Mukarramah. Okey. Jadinya bila Utbah bin Rabi'ah cerita pada orang Mekah apa perbincangan dia dengan Muhammad, maka waktu itu orang Mekah kata apa? Wahai Utbah, benarlah engkau ni telah disihir oleh Muhammad. Kata siapa yang dengar cakap Muhammad memanglah disihir. Mereka saja sebut macam ni ibu-ibu, tujuan dia adalah sebagai label. Okey, tujuan dia adalah sebagai label. Bila di label macam ni menyebabkan orang ni akan kita jangan dengarlah, bahaya ni. Bila di label, inilah tujuan dia. Okey, tujuan dia. Semisal macam hari ni zaman kita ni, ada si fulan ni mengajar, ada ustaz ni mengajar. Maka kita ni kadang-kadang duduk dekat satu-satu pihak, kita tak puas hati. Ustaz ni mengajar, tak ajar lagi, kita dah kata dengan kawan kita, jangan dengar dia ni. Dia ni geng-geng daripada Aswaja. Jangan dengar ceramah dia ni. Dia ni adalah geng-geng daripada Wahabi. Siapa pula kita nak melabel-label? Ibu-ibu sekejap Okey. Baik. Jadi inilah masalahnya kita sekarang. Kita tak nak dengar. Kita berikan peluang dulu untuk mendengar apa-apa yang diajarkan. Jangan sampai tahap kita tak nak dengar langsung. Sayanglah, rugi. Saya tak nak dengar lah. Sebab apa? Yang dia ni adalah geng daripada Aswaja. Saya tak nak dengar lah daripada dia ni. Sebab ni dia geng daripada Wahabi. Kan kita hari ni doktrin kita macam tu. Sebenarnya, sepatutnya bagi kita sebagai talabul ilm, orang yang belajar ni, orang yang menuntut ilmu, kita ni jangan ada prejudis. Dengar. Beramal tu lain. Dengar dulu. Dia ni kata macam ni, kata macam ni, kata macam ni. Dan kita ni proses dengan akal kita. Kita sendiri boleh berfikir. Kita tengok apa yang Allah sebut dalam Quran, kita tengok apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Dan kita sendirilah yang menimbang. Betul ke tak betul yang dia ajar? Yang itu yang penting. Sekarang ni kita tutup dulu telinga kita. Akhirnya orang ajar kita tak dengar. Dan kita pun termasuk orang yang duk label. Samalah perangai macam orang-orang Quraisy. Utbah Utbah bin Rabi'ah ni dia terdengar dulu. Dia dengar lalu dia pun tergamam. Oh, betul juga. Tapi kerana sombong dia, itu masalah lain. Sekarang ni kita ni jangan kata sombong, tutup telinga ni, tak nak dengar langsung. Ini bahaya. Dan inilah yang diajarkan pada zaman kita hari ni. Jangan dengar dia ni ceramah dia ni. Jangan dengar ceramah ni. Sebab apa? Kita dah mula melabel ustaz-ustaz ni. Ustaz ni macam ni lah, ustaz ni macam ni lah. Sedangkan beri peluang dulu, dengar. Seperti mana ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sendiri dalam ilmu tafsir, kita belajar ilmu tafsir. Saya sendiri membaca kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ni, dia ni adalah seorang Mu'tazilah. Dia adalah seorang Mu'tazilah. Tetapi bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, tafsir yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari ni adalah tafsir yang kita boleh baca dan kita boleh ambil manfaat. Kenapa? Imam Zamakhsyari ni walaupun dia Mu'tazilah, akidahnya tertolak, tetapi dia ni adalah ulama dari sudut bahasa. Ulama lughah dia ni, ulama bahasa. Kalau dibaca tafsir dan dia mengupas, mensyarahkan tafsir ayat-ayat Al-Quran, dia akan tengok dari sudut bahasa dan memang banyak hikmah. Memang banyak hikmah. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang yang mendirikan solat adalah orang yang dirikan solat dalam keadaan sahun, iaitu dalam keadaan lalai. Saya buat satu contoh lah, kita tengok ayat ni. Ni saya nak tunjukkan. Kalau kita ni tak memberi peluang untuk mendengar, kita jadi rugi. Okay, kita jadi rugi. Sedangkan ulama yang bincang ni, walaupun dia bermazhab Mu'tazilah, tetapi dia sangat baik untuk kita baca. Ini pentingnya kita untuk memberi peluang diri kita untuk mendengar hujah-hujah daripada orang lain. Barulah kita boleh buat penilaian sama ada dia benar ataupun tidak. Ibu-ibu perhatikan dekat sini. Allah kata fawailul lil musallin, celakalah orang yang dirikan solat, alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang yang solat dalam keadaan dia sahun, lalai. Banyak-banyak tafsir dia sebut kalimah sahun ni, lalai ni macam-macam. Ada yang solat tapi tak cukup 5 waktu sehari semalam, itu namanya lalai. Ada yang kata solat tapi solatnya tak ada ilmu, itu namanya lalai. Ada orang solat tapi solatnya di hujung-hujung waktu, itu namanya lalai. Ini kita faham. Tapi kata Al-Imam Zamakhsyari dalam tafsir, dia kata apa? Lalai dekat sini, sahun dekat sini bukan merujuk kepada lalai dalam solat. Tetapi lalai dekat sini adalah lalai di luar solat. Sebab Allah menggunakan perkataan an. An ni maksudnya daripada. An. Okay. An ni maksudnya daripada. Dia bagi satu contoh ibu-ibu. Dia kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Dia kata, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah kata orang mukmin itu berjaya kalau mereka ni alladzina hum fi salatihim, kalau di dalam solatnya mereka khusyuk. Allah menggunakan kalimah fi. Okey, Allah menggunakan kalimah fi. Okey, saya nak tunjuk kat ibu-ibu, minta maaf lah tunjuk satu-satu kan. Okey. Saya nak tunjuk kat ibu kenapa kita ni kena terbuka. Jangan penuntut ilmu ni tutup telinga dia, tak nak dengar ayat-ayat ni, tak nak dengar daripada ustaz-ustaz ni. Kita boleh menilai, yang penting dengar dulu. Contoh, tadi surah tadi kan, cuba ibu tengok surah ni. Bila Allah kata tadi alladzina hum an salatihim sahun, tapi kata Al-Imam Zamakhsyari ada beza perkataan an, ainun dengan kalimah fi. Kalau ayat ni Allah kata orang mukmin yang berjaya itu adalah orang yang khusyuk fi salatihim, khusyuk dalam solat. Jadi Imam Zamakhsyari dia tafsir, dia kata apa? Lalai di ayat Al-Ma'un tadi tu bukan lalai dalam solat. Yang kita tafsir lalai tu artinya solat hujung waktu lah, lalai kita tu berarti kita ni solat tak cukup waktu lah. Dia kata lalai yang Allah sebut itu adalah lalai di luar solat. Okey, iaitu lalai di luar solat. Apa maksud lalai di luar solat? Iaitu kita ni solat, kita ada ilmu solat, solat kita sempurna cukup, tapi solat kita itu tak memberi kesan kepada kehidupan kita. Contohlah, dalam solat ada ketepatan waktu. Kalau kata hari ni zuhurnya 1.20, kita tak boleh solat zuhur pada 1.19 walaupun awal seminit. Saya ni ada meeting ni, saya kena solat sekarang juga 1.19. Tak boleh, tak sah. Kena solat pukul 1.20. Dia ada time management. Luar solat, orang yang jaga solat ni jaga waktu dia tak? Kalau orang janji pukul sekian-sekian, dia boleh penuhi tak? Tapi hari ni kita ada istilah janji Melayu kan? Janjinya pukul 2, 2.30 baru sampai. Janji pukul 10, 10.30 kena sampai. Sampai kena tu. Dalam solat ada kejujuran. Kalau kata 2 waktu, 2 waktu. 3 waktu, 3 rakaat, 3 rakaat. Boleh ke kita buat kurang ataupun lebih? Tak boleh. Ada kejujuran. Luar solat, orang yang solat ni, dia jujur ke tidak? Ramai kan? Orang yang solat tetapi dia tak jujur di luar solat. Artinya, nilai dalam solat tak memberi kesan di luar solat. Itulah orang yang lalai.
Itulah yang disebutkan oleh Imam Zamakhsyari itu, inilah orang yang lalai. Dalam solat kita tak ada double standard. Kamu siapa-siapa pun kita duduk di satu saf yang sama, kaya miskin sama, tak ada beza. Luar solat kita ni double standard, yang kaya kita layan, yang miskin kita tak layan. Jadinya kalimah ayat yang kelima ni, lalai dekat sini adalah bukan lalai dalam solat, tapi lalai di luar solat. Apa yang saya nak sampaikan, iaitu kita jangan jadi macam orang Quraisy. Mereka ni apa-apa je, kau ni yang Utbah telah disihir oleh Muhammad. Kau ni jangan dengar lagi cakap Muhammad, kau ni disihir, kau ni dah berubah, bla 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 bla, dia kata apa. Sedangkan yang kita patutnya beri peluang dulu pada diri kita untuk dengar dulu. Takut-takut kita menyesal pada kemudian hari. Okay? Takut kita menyesal. Jadinya, kalau ada orang kata, ustaz ni adalah ustaz aswaja, ibu-ibu jangan judge. Dengar dulu apa yang dia kata. Betul ke dia ngajar? Kalau betul, ambil manfaat. Kalau tak betul, tinggalkan. Orang kata, jangan dengar ustaz ni Wahabi. Dengar dulu. Berikan peluang pada diri kita. Bukan orang lain, diri kita. Telinga dan hati kita. Dengar apa yang dia ajar. Kalau betul dan manfaat, ambil. Kalau tak betul, tak bermanfaat, tinggalkan. Okay? Aswajah ni, kalau di Malaysia ni, dia panggil Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada grup-grup dia. Yang ni macam kalau di Indonesia, dia ada grup Muhammadiyah. Dia ada grup Ahmadiyah. Ini semua grup-grup yang berpecah-pecah kan. Yang ni, dia apa? Dia bukan Ahmadiyah, dia panggil Muhammadiyah dengan satu lagi, Nahdlatul Ulama. Dua-dua ni berpecah-pecah. Yang ni ada orang kata saya ni Ahli Sunnah wal Jamaah, Aswajah. Yang ni adalah grup Wahabi. Macam-macam lah. Akhirnya masyarakat kita berpecah-pecah. Okay? Bersatu tak? Tak bersatu, berpecah-pecah. Jangan sampai satu zaman yang grup ni solat, kita tak solat. Sebab apa? Dia solat tak sah. Kita mula mengkafirkan sesaudara kita. Ini lebih bahaya. Perpecahan tu jangan, tuan-tuan. Okay? Jadi kita beri hak pada tubuh kita. Diri kita ni beri peluang untuk kita dengar dulu. Dan itulah yang diajarkan di dalam kisah ini. Beri peluang untuk dengar dulu apa yang Nabi sebut. Kamu tak nak dengar apa yang aku kata, tiba-tiba kamu tuduh aku ni ahli sihir lah, penyair lah dan sebagainya. Okay? Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya, bila Utbah bin Rabi'ah ni cakap pun dah lain, bila dia dengar apa yang disebutkan oleh Nabi dan dia sendiri boleh akui yang Nabi sebut adalah benda yang benar, apa yang berlaku ketika itu, Abu Jahal pun jadi rasa berang lah. Dia kata kita ni cara keras tak boleh, cara berlembut pun tak boleh. Maka dia tulis satu kertas, lalu dia tampallah di dinding Kaabah, iaitu satu perjanjian yang mana kita boykot seluruh urusan kita dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Kita boykot mereka ni. Nabi dan juga kaum muslimin diboykot, termasuk Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim. Dua-dua kabilah ni, Al-Muttalib dan Bani Hashim ni, dua-dua ni adalah keturunan Nabi, keluarga Nabi. Okey, sama, dan kalangan mereka ni ada yang musyrik dan ada yang mukmin. Bani Hashim ni datuk Nabi. Kan Nabi SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu keturunan dari kabilah Hashim. Al-Muttalib adalah adik kepada Hashim. Pakcik dia lah. Adik-beradik dia. Datuk Nabi Abdul Muttalib. Pakciknya bernama Al-Muttalib. Bapaknya bernama Hashim. Kita dah bincang dulu kan ibu-ibu. Kenapa Abdul Muttalib tu dikenali dengan nama dikenali dengan nama Hashim. Dikenali dengan nama Abdul Muttalib. Sedangkan nama sebenarnya lain kan? Okay, nama sebenarnya bukan namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu adalah kerana pakciknya dulu ambil datuk Nabi ni yang bernama Syaibah daripada Yathrib bawa ke kota Mekah. Bila pakcik dia bawa masuk kota Mekah, orang Mekah kata apa? Itu adalah Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Dia tak sebut nama Syaibah tu, tapi dia kata itu hamba kepada Al-Muttalib. Abdul Muttalib lah dalam bahasa Arab. Maka melekatlah nama itu kepada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama macam ni adalah haram kita bagi pada anak-anak kita. Nama siapa? Abdul Muttalib. Ini namanya adalah haram. Sebab kita adalah hamba kepada Allah. Okey, boleh ibu-ibu faham Jadinya dua-dua keluarga Nabi ni diboykot. Dipulaukan.
Mereka ni tak boleh berkahwin, mereka tak boleh makan dan minum, mereka tak boleh pergi mengetih kat kedai, tak boleh. Dan mereka juga ditindas dan mereka tak boleh berjual beli. Memang dicatu semua urusan kedua-dua kabilah ni. Yang ini adalah usul dan perjanjian yang diletakkan oleh Abu Jahal di dinding Kaabah. Dan benda tu berlaku dalam tempoh 3 tahun. Nanti ibu-ibu kita akan masuk lepas ni, pemulauan tu berakhir. Saya akan cerita pada ibu-ibu apa yang berlaku dalam tempoh 3 tahun tu. Dia sangat detail. Okay? Dalam 3 tahun tu dia sangat detail. Macam-macam berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat. Sampailah menyebabkan Khadijah ni wafat. Dan Khadijah tu wafat dalam keadaan dia ni berada dalam keadaan muflis. Daripada orang yang kaya raya, meninggalnya, wafatnya dalam keadaan muflis. Baik, sebelum saya buka soalan, saya nak kongsi pada ibu-ibu yang mana tempat Nabi SAW ni dipulaukan adalah kawasan ni. Oh, ibu-ibu tak nampak tak jelas pula. Sekejap. Tak nampak. Dia dipulaukan dekat kawasan ni. Kawasan ni jarang-jaranglah kita lalu. Sangat jarang. Okey. Kalau ibu-ibu nak tengok, selalunya kita akan duduk dekat hotel ni kan. Okey, selalunya kita akan duduk kat sini kan. Oh, sorry. Okey. Selalunya kita akan duduk kat hotel Sofwa lah. Kalau orang Malaysia selalunya dia akan duduk kat sini, hotel Sofwa ni. Ni Menara Jam. Okey, kat sini Bukit Sofa, yang ni Bukit Marwah. Yang ni dataran tu lah. Kalau kita lepas tahallul tu, kita keluar dekat sini, kita pun jalan balik hotel kan. Yang ni yang kita nampak ni, yang ni adalah Istana Raja. Okey, imam-imam Masjidil Haram, kalau dia nak masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan masuk ada satu pintu tepi ni. Kalau ibu-ibu pernah perasan lah, ada satu pintu kat tepi ni. Pintu tu warna pintu besi, macam pintu besi, pintu besar. Ada askar jaga situ. Imam Masjidil Haram ni dia akan naik, dia punya eskalator dia keluar terus masuk ke pintu ni. Dia akan, kereta dia parking dekat Istana Raja ni lah. Yang ini Jabal Abi Qubais. Kawasan ni adalah kawasan Jabal Abi Qubais. Tempat Nabi SAW membelah bulan tu. Dekat sinilah tempat yang dulu ada satu kes, iaitu kren jatuh. Sampai jemaah-jemaah haji ada yang mati, meninggal dunia ketika mereka buat ibadah haji. Yang kren-kren banyak jatuh tu. Tempat kampung Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib dekat belakang ni. Ini. Okay. Yang inilah namanya perkampungan Abu Talib. Lembah Abu Talib. Di sinilah tempat mereka ni dipulaukan dalam tempoh 3 tahun. Ibu-ibu kena bayangkan, 3 tahun tu tempoh panjang. Kita ni PKP, kalau ibu-ibu di Brunei tu dipanggil apa ya? Kita ni musim-musim COVID-19 kan, COVID-19 ni kita tak boleh keluar rumah. Kita ni terhalang untuk buat urusan luar rumah, duduk dalam rumah sahaja. Dalam tempoh berapa? Sebulan, 2 bulan, 2 tahun, itu pun kerja on off. Kita rasa stres. Bayangkan Nabi ni dia menghadapi dalam tempoh 3 tahun. Okay, inilah kawasannya. Dia berada di kawasan jauh, keluar daripada kawasan Mekah. Bukan, dia masih kawasan Mekah lagi lah, kawasan Tanah Haram. Cuma bezanya dia berada jauh. Sebab kampung orang-orang Arab dahulu kat sini. Ini kawasan dia orang. Di kampung. Jadinya, kawasan ni agak jauh. Kalau kita jalan dekat sini, dia lebih lah dalam berapa ada 7-8 km juga keluar daripada kawasan ni. 7-8 km. Jauh lah. Okay, dan ni adalah kawasan lembah-lembah. Kalau ikutkan, di sini ada Jabal Abi Qubais, dia di belakang lembah tu, belakang bukit. Sebab itu dipanggil lembah. Okay, di belakang bukit Jabal Abi Qubais. Inilah kawasan perkampungan tu. Dan Nabi diboikot dalam tempoh 3 tahun. Okay, susahlah, penatlah. Okay, alright. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan ke? Nanti kita akan masuk waktu-waktu kita kata apa? Waktu-waktu diboikot tu. Ustaz tak ada skrin ke? Alamak. Masa skrin tu apa ya? Tak ada skrin. Maksudnya nak bagi besar. Saya tak ada skrin. Saya tak ada skrin. Yang ni je yang saya ada. Alright? Okay. Boleh. Inilah. Nanti kita akan masuk cerita dekat sini. Macam mana susahnya sahabat-sahabat Nabi ni
tak cukup belanjanya dan sebagainya. Sangat-sangat kita rasa duka cita lah dengar cerita-cerita tu yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Antaranya cerita daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ni kelaparan sampai tahap kata Sa'ad, aku keluar satu malam, aku buang air kecil. Dan air kecil aku tu jatuh di atas jatuh di atas satu benda, objek yang dia pun tak tahu apa benda. Jadinya dibasuhnya benda tu, kemudian dikeringkan dan dimakan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni, masa ni dah zaman Madinah dah, dia kata apa? Sampai hari ni aku tak tahu apa yang aku makan, dia kata. Sampai hari ni aku tak tahu apa yang aku makan. Boleh jadi dia makan kulit pokok, boleh jadi dia makan kulit haiwan, boleh jadi dia makan benda-benda yang dia pun tak tahu. Tapi itulah zaman yang berlaku. Mereka ni dalam keadaan kebuluran dan kelaparan. Dan ini adalah perbuatan daripada Abu Jahal yang menindas sahabat Nabi SAW. Okey? Baik. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz, saya baru dengar hari ini yang haram memberi nama Abdul Muttalib. Kalau saya silap, ada beberapa orang saya tahu yang nama mereka Abdul Muttalib. Baru saya dengar hari ini. Oh ya. Okey, baik. Satu, nama itu kalau kita nak namakan anak kita dengan nama Abdul, maka kita kena sandarkan kepada nama Allah, Asmaul Husna. Sama ada Abdul ataupun Abdullah. Siapa nama dia ni? Namanya adalah Abdullah Ar-Razzaq contohlah, ataupun Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya, itu dibenarkan. Tapi kalau namanya siapa? Abdul Muttalib, itu artinya hamba kepada Al-Muttalib. Okey, nama tu dah salah, maksudnya salah. Tapi para ulama kita juga menyandarkan kalau nama tu disandarkan kepada individu, tokoh lah, maka ia diharuskan. Contohlah, kita bagi nama anak kita dengan nama Tirmizi ataupun Bukhari. Nama tu adalah nama yang makruh dinamakan. Kenapa? Sebab apa? Nama Tirmizi dan nama Bukhari itu adalah nama yang dinisbahkan dengan nama tempat. Bukhari nama daripada perkampungan Bukhara. Tirmizi datang daripada perkampungan Tirmiz. Jadi nama tu tak ada makna, tak ada maksud. Tapi diharuskan kerana kita sandar pada tokoh. Saya nama anak Bukhari ni bukan kerana tempat, tapi saya nak anak saya macam Imam Bukhari. Itu lain. Okey, itu lain. Macam ibu-ibu contohlah, saya ni orang Ampang. Kalau ibu-ibu mungkin luar daripada Malaysia, Ampang ni nama daerah. Saya ni dipanggil Aizuddin Al-Ampangi contohlah. Aizuddin Al-Ampangi. Kan? Ibu-ibu punya suka bagi nama kat anak, kat cucu. Siapa nama anak? Anak ni nama Ampangi. Apa Ampangi itu tak ada makna. Dia hanya nama daerah di Selangor ni, iaitu daerah Ampang. Tak sesuai lah. Tapi kalau disandar pada tokoh, dibenarkan. Okey. Kalau Abu Muttalib, okey, itu boleh. Abdul ni, kalau boleh lah, kalau saya. Hukum ni sebenarnya boleh. Sebab kita sandarkan kepada tokoh. Okey, haruslah sebab sandar pada tokoh. Tapi ada baiknya kalau kita tinggalkan. Berilah nama yang ada makna. Satu, nama tu adalah nama yang memberi contoh. Okey, contoh individu. Yang kedua, nama tak ada makna. Sebab itu Nabi sebut sebaik-baik nama, Nabi tak kata Abdul Muttalib. Tapi Nabi kata sebaik-baik nama adalah Abdul Rahman. Nabi menyandarkan nama tu dengan nama Allah. Okey, contohlah ada orang kata siapa nama dia ni? Abdul Nabi, Abdul Kaabah. Betul. Tetapi maksud tu hukumnya haram. Kerana apa? Hamba kepada Kaabah. Salah maksudnya. Hamba kepada Nabi. Salah. Yang betulnya adalah Abdul Rahman, Abdul Matin, kan? Apa lagi? Abdul Wahid. Itu benar. Apa-apalah nama Allah Asmaul Husna itu dibolehkan. Disunnahkan. Jangan kita namakan dengan sesuatu daripada selain nama Allah. Okey? Baik, itu ialah yang saya boleh. Okey, sama. Okey, boleh next. Assalamualaikum Ustaz. Tadi ada Ustaz tunjukkan di mana pintu masuk dan pintu keluar bagi imam Masjidil Haram. Saya pernah berjumpa lah juga mereka di sana. Is there any significant kenapa dia orang masuk melalui pintu tu, Ustaz? Adakah signifikan laluan Rasulullah dulu ke? Dulu-dulu ada ceritanya ke di sebalik pintu masuk imam-imam di sana? Okey. Di situ sebabnya kerana parking kereta dia. Mereka akan parking kereta di istana.
Okey, sekejap saya tunjukkan balik. Ustaz, bukan pintu dinamakan Babus Safa? Okey, tak. Saya tak ingat nama pintu tu. Sekejap saya search balik Oh, tak ada tempat. Okey. Sekejap. Okey. Mungkin gambar ni kot, tapi gambar ni tak berapa ni. Cuba nak ibu-ibu recall balik lah tempat-tempat yang kita nak pergi tu kan. Sekejap. Contohlah Kalau ibu-ibu perhatikan, contohlah gambar ni. Ini adalah Jabal Abi Kubais. Okey. Di belakang ni bukit lah sebenarnya tapi dah dipotong. Ini kalau ibu-ibu tengok kat sini dia tulis Jabal Abi Kubais tapi dah dipotong. Tadi ada bonda yang kata dia pun ada berlaku kan masa keren tu tengah buat haji kan. Yang ni adalah istana. Jadinya macam mana imam-imam ni dia nak parking kereta, Masjidil Haram ni dia tak macam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dia ada parking dekat bawah. Tapi Masjidil Haram dia tak ada. Jadi mereka akan parking dia ada satu parking sebelah Meridian. Kalau ibu-ibu ingat ada satu hotel daripada Meridian nak ke Masjidil Haram tu dia ada satu parking, lot parking. Dan Ya. satu lagi Tahu. betul kan? Ada perasaan kan? Satu lagi dia ada parking iaitu di kawasan ni. Ni imam-imam. Kalau ibu-ibu follow, ibu-ibu akan nampak imam ni dia akan masuk sini dan dia ada kereta dekat sini. Lepas habis solat dia akan ada satu kereta akan keluar daripada istana ni. Okey, dia akan keluar kat istana ni ada satu kereta dan itu kereta yang imam-imam Masjidil Haram naik. Dia tak signifikan dengan apa yang berlaku pada Nabi, tidak. Cuma itu dari sudut dia punya kemudahan lah parking kereta dia. Nabi SAW, kalau dia masuk ke Masjidil Haram, Nabi akan ikut satu pintu, iaitu pintu Babun Nabi. Pintu Babun Nabi. Pintu Babun Nabi ni adalah pintu yang berada di Bukit Sofa. Okey. Dia berada di Bukit Sofa. Saya try search lah, ada kot pintu pintu Babun Nabi ni kat Masjidil Haram. Kita search macam tu je lah Saya pun tak tahu ada ke tidak ni. Okey, ada satu gambar. Okey, gambar ni kalau ibu-ibu tengok pintu nombor berapa laluan kawasan Sa'i. Saya ni tak ingat nama pintu. Kalau tempat tu insya-Allah saya boleh tunjuk. Saya tak ingat nama pintu. Jap. Okey, kalau ibu-ibu tengok dekat sini contohlah Okey, yang ini adalah Babun Nabi. Di sini tu nombor 22. Okey. Kalau ibu-ibu perasan di kawasan Masjidil Haram ni, contohlah gambar ni, dia ada kat sini kan. Pintu Babun Nabi tu dekat sini. Pintu Babun Nabi dekat sini. Sebab apa? Rumah Nabi tu dekat kawasan dataran ni. Dan dia akan jalan masuk ke dalam Masjidil Haram ni, dia akan ikut pintu ni, Babun Nabi. Dan kalau kita ingat, masa Nabi buka kota Mekah, Fatu Mekah, Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi ni di Bukit Sofa. Sebab itu mungkinlah antara entrance. Kawasan tu kawasan rumah. Okey, kawasan rumah. Tapi entrance mereka adalah di kawasan tersebut. Entrance ke Masjidil Haram ke kawasan tersebut. Nabi kalau nak masuk Masjidil Haram, Nabi akan lalui pintu tu. Masa Nabi nak buka kota Mekah, Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi pun di Bukit Sofa, di laluan tersebut. Kalau ibu-ibu pergi kat situ, dia adalah pintu tu sentiasa tertutup. Dia ada macam kawasan turun tangga baru sampai ke pintu tu. Tapi dia dekat sebelah kawasan Bukit Sofa. Daripada luar lah. Daripada luar. Okay. Saya tak pasti. Tapi Babus Salam ni, ini Masjid Nabawi. Yang kita bincang ni, Babun Nabi ni adalah di kawasan Masjidil Haram. Saya tak ingatlah nama pintu sebelah Babun Nabi tu. Okay. Tak ingatlah. Okey, boleh ibu-ibu? Ada ke gambar? Tak ada pula Tak ada orang share lah. Saya pun tak ada tangkap gambar. Nak share kat ibu-ibu. Itu je lah yang saya boleh kongsikan. Right? Okay. Ustaz nak tanya Ustaz. Sebab dah disuruh berbagai-bagai cara dibuat Nabi tak menerima, tak dapat memujuk Nabi kan. Kaum Quraisy ni akhirnya yang dibuat itu adalah perjanjian permulawan tu. Apakah dinamakan perjanjian kalau bukan Rasulullah sendiri yang bersetuju ataupun menandatangani perjanjian tu? Itu dibuat sendiri dekat dia sendiri. Okey, baik. Dia bukan perjanjian. Kalau ikutkan dari riwayat, ibu-ibu boleh tengok masa Abu Jahal tu, dia putuskan dan sebenarnya keputusan itu adalah keputusan yang tak diredai oleh kabilah-kabilah Mekah.
Kebanyakan orang Mekah tak setuju dengan perbuatan Abu Jahal. Kerana apa? Mereka ni adalah adik-beradik. Bani Hashim ke, Bani Asad ke, Bani Makhzum ke, bapa yang sama iaitu Qusay bin Kilab. Jadinya bila Abu Jahal dia buat dengan dasar marah dia kata kita pulaukan saja, dan dia terus buat satu perjanjian tampal dekat dinding Kaabah, semua orang akur. Semua orang akur, tapi perasaan mereka memberontak. Sampailah tahun yang ketiga tu, iaitu Muharram tahun ke-10 kenabian. Waktu itu dibebaskan kertas yang ditampak oleh Abu Jahal tu dimakan oleh anak-anak. Waktu itulah baru ada orang Mekah kata apa? Kami tak pernah redha dan kami tak pernah setuju pun dengan keputusan Abu Jahal untuk boikot Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Itu yang disebutkan. Tapi Abu Jahal tak beli. Dia seolah-olahnya macam dia sendiri yang tulis, dia endorse dan ditampal dekat dinding Kaabah. Tak ada orang boleh petikai dah. Maksudnya digunakan kuasa veto dia lah. Macam tu. Itu yang berlaku pada waktu tersebut. Memang tak adil lah. Memang orang Mekah sangat takut dengan Abu Jahal, sangat takut. Okey? Baik. Ada ibu-ibu yang berundur. Okey, tak apa. Silakan, tak apa. Okey. Kita pun dah 3 suku, 3:12. Okey, baik. Alright. Ustaz, nak tanya lagi yang Boleh. muka surat 6 tu yang ada Kaabah kan, yang itukah surat perjanjian Ustaz ataupun yang Okey, ini hanya ilustrasi sajalah. Ini adalah ilustrasi, tapi itulah cara yang dilakukan oleh Abu Jahal. Okey. Dia tulis dan dia tampal di dinding Kaabah, disaksikan oleh orang-orang Mekah yang datang ke Kaabah, dia nampak. Itu adalah satu keputusan. Okey, itu adalah satu keputusan. Jadi itulah yang menyebabkan yang ibu-ibu tengok kat sebelah tu, ini hanya gambaran sahajalah, ini gambaran ilustrasi. Tapi yang dalam riwayat macam itulah keadaannya. Dia ambil satu kertas dan ditampal. Sebab itu bila dimakan anak-anak, semua orang tahu perjanjian itu seolah-olahnya terbatal. Okey? Baik. terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, okey, saya serahkan kepada Bonda Dayang tadi. Silakan. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab lagi ke Ustaz atau tutup majlis? Terpulanglah. Ada lagi nak tanya soalan tak? Kalau nak bertanya, kalau tak ada kita tutup majlis kita pada petang ni. Okey, mungkin tak ada lagi Ustaz. Alhamdulillah, ala kulli hal, syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas perkongsian ilmu yang menjelaskan tentang kisah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Syabas kepada para sahabat syurga yang dirahmati Allah sekalian di atas kesabaran, perhatian dan masa yang diluangkan sepanjang kuliah ini yang berlangsung sebentar tadi. Semoga kita semua sentiasa ditetapkan iman dan istiqamah dalam menimba ilmu untuk memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik selain untuk kita mendapatkan ganjaran pahala dan keridaan Allah Azza wa Jalla. Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gema Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Jazakumullah khair kepada para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan daripada Ustaz tadi. Terus mengimarkan program JNI pada pukul 5.15 petang ini iaitu dengan kuliah asar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kisah-kisah daripada Al-Quran, dan pada pukul 8 malam iaitu kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Eliin lagi, Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam kuliah Isya iaitu Talaqi Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isya bersama dengan Al-Fadil Meja Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, itu dengan kitab Kesempurnaan Muhammad Rasulullah SAW, Syama'il Muhammadiyah. Sebelum kita mengakhiri majlis yang penuh berkah ini, kami daripada Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya maaf zahir batin jika ada kesilapan dan sebarang kekurangan sepanjang majlis dijalankan. Kita tangguhkan kuliah kita pada petang ini dengan menjemput Al-Fadil Ustaz dengan Fadil Ustaz untuk memimpin tasbih kafarah dan surat Asr. Sebelum itu, saya akhiri dengan kalam mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Ustaz tak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz dan pihak pengurusan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.